Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pagi kuliah subuh yang disampaikan oleh Ustaz Haji bertajuk hadiah terindah ini Lailatul Qadar. Insyaallah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أحييكم بتحية الإسلام ألا وهي السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Tuan Imam dan seluruh warga pengimarah Masjid Ibn Abbas, Musi dan ahli jawatan kuasa, sidang jemaah kaum muslimin muslimat yang berbahagia, alhamdulillah, puji dan puja setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan kurniaan, terutamanya nikmat menjayakan watak-watak kehambaan dalam kehidupan kita di dunia yang sementara. Juga kena direzekikan bertemu dengan Ramadan Al-Mubarak yang semakin hampir ke garisan penamatnya. Moga-moga janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama kedatangan Ramadan ini semuanya menjadi milik mutlak kita, insya-Allah. Seterusnya selawat dan salam yang sempurna kita utuskan buat junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Lailatul Qadar, hadiah terindah. Satu perbincangan yang diharapkan dapat mengembalikan rasa besarnya anugerah ini kepada kita. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala sengaja memperuntukkan banyak anugerah dan kelebihan kurniaan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mereka selamat di akhirat. Tujuannya agar dia layak untuk dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kerana itulah kita tahu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut dalam sebuah hadis dengan nada kesal, idza lam yughfar fi Ramadan famata. Kalau dah dalam bulan Ramadan ni tak dapat keampunan, bila agaknya nak dapat? Rasulullah juga pernah sebut raghima anfu rajulin man adraka Ramadan summan salakh qabla an yughfar lah. Malang sungguh, terhina sungguhlah orang yang direzekikan bertemu dengan Ramadan dan berakhir Ramadan tapi dosanya masih belum diampunkan. Kita bimbang. Kitalah orang-orang yang dibimbangi, yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis tersebut. Jadi banyak sebenarnya ruang-ruang keampunan, ganjaran, kehebatan untuk kita garap sepanjang Ramadan ini, khususnya pada 10 hari terakhir yang bakal bermula malam ini. Jika Ramadan berjumlah 30 hari. Tapi kalau jika Ramadan berjumlah 29 hari, maka maghrib semalam adalah 10 terakhir Ramadan juga termasuk. Jadi pertamanya kita nak bercerita apa itu Lailatul Qadar. Kalimahnya dua. Pertama Lailah, malam. Dan malam dalam agama kita bermula dengan maghrib dan berakhir dengan fajar, subuh. Lebih kurang 10-11 jam. Itulah malam. Dan malam itu dinamakan dengan Al-Qadar. Dan Al-Qadar ini dimaksudkan dengan 3 tafsiran. Pertama, Al-Qadar ni maksudnya kadar lah,
kadar yang nilai yang sangat besar, iaitu maksudnya at-ta'zim. Allah besarkan malam ini, mana tidaknya, ya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam ni nilainya terlalu besar, ya, lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan ni bilangan bulan-bulan yang menjadi tahun tu. 1000 bulan kalau dikembalikan untuk jadi tahun, dia akan berjumlah 83 tahun, 3 bulan, 10 hari. Subhanallah. Kadar inilah yang tak mungkin kita boleh lepaskan. Bila mana beribadah berbetulan malam itu, kita akan dapat pahala ganjaran sejumlah banyak itu. Bayangkan tuan-tuan, untuk hidup sampai pada usia 83 tahun pun sukar. Susah. Kalau ada illa man rahimahullah, kecuali orang-orang yang Allah rahmati. Dan untuk hidup selama 83 tahun pun dah susah, apatah lagi untuk beribadah selama tempoh itu. 83 tahun dalam ibadah. Ya mungkin boleh hidup sampai 80, 90, 100 pun ada orang hidup. Tapi nak pastikan dalam taat pada Allah susah. Ya, kita pun tahu macam mana realiti kehidupan kita yang dah menjangkau umur 60. Ya, yang ada sekian, sebahagian kita dah sampai 70, ada yang baru 50, ada yang dah 40. Maka kita sekedar siapa diri kita. Ya, puluhan pertama dalam hidup kita tidak menjanjikan apa-apa untuk kita iktiraf sebagai ibadah. Tapi Allah anugerahkan satu malam menyamai 83 tahun. Subhanallah. 83 tahun dalam ibadah ketaatan, maka tak boleh kita lepaskan peluang ini. Bergadailah apa sahaja, ya, agar kita dapat peluang ni. Artinya bila siapa beribadah berbetulan malam ni, bermula maghrib sampai subuh tu, sebab tu ada ucapan salamun hiya hatta matla'il fajr. Selamat. Salam ni selamatlah, sejahteralah. Siapa yang berada dalam keadaan taat beribadah pada Allah, meraih rahmat Allah hatta matla'il fajr, sehingga terbit fajar. Dan malam ni di hadapan kita. Cantiklah kita bicara tajuk ni, ya, untuk merangsang jiwa kita untuk tidak boleh menggadaikan apa-apa malam-malam Ramadan dengan suatu benda yang tafih, benda-benda yang kecil, yang lekeh, walaupun hebat di mata dunia kita. Jadi kena ada kekuatan. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anhu, idza dakhala al-ashru, Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu, kana idza dakhala al-ashru, apabila masuk 10 malam terakhir, apa jadi pada Nabi? Ahyal lail, Nabi akan membangunkan malamnya. Ya, bukan dengan lepak santai, tapi dengan qiyam, dengan ibadah, dengan bacaan Al-Quran. Kena ada sikit lebih lah. Tapi biasa kita budaya orang Melayu makin hilang. Tak, okeylah, ni ada tazkirah, kita balik semula. Malam ni kita bermula. Panjangkan sedikit masa untuk ibadah pada Allah. 10 malam je. Ya, walaupun ada panduan-panduan ulama yang sebut malam bila, tak apa. Ya, jangan berani sangat untuk meneka, menduga, sebab takut tak kena. Kan? Modal 10 malam je. 10 malam saja untuk kita pasti dapat. Siapa yang bangun setiap malam yang 10 ni, artinya walaupun dia tak nampak apa-apa tanda, yelah kita ni bukan semua nampak tanda air beku ke, betul ke air beku jadi kalau malam tu kadar, kan, minta apa semua dapat jadi, minta pelik-pelik tak payah. Ya, dalam hadis-hadis yang saya tak ada sebut benda-benda yang pelik-pelik. Ada tandanya akan kita sebutkan nanti, tapi tidak ada benda-benda yang terlalu ajaib sampai kita boleh membezakan pokok kelapa sungkur. Pokok kelapa pun payah nampak dah sekarang. Pokok kalau sujud pun cukup dia memang tasbih pada Allah, tak perlu dia tersungkur sujud. Jadi kita kena bangun. Dan tak cukup dengan tu, Nabi, Aisyah kata wa aiqadha ahlahu, dan Nabi juga membangunkan ahli-ahlinya, ya, ahli keluarganya, terutama isteri-isterinya. Kalau dia bersama dengan isteri itu, dia akan bangunkan. Rasulullah SAW ni tak suka kejut orang ketika beribadah, tapi kerana 10 malam terakhir, kerana apa dia bangunkan tu? Sebab sayang. Ya, bukan paksa, tapi sayang. Kamu rugi kalau kamu tak berada dalam ibadah pada malam ni. Kita kan kalau dapat duit, ya, lepas tu ada orang kaya lagi nak bagi, kita akan ajak siapa lagi untuk datang ambil duit tu? Orang yang kita sayang lah.
Ni hadiah Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi. Ya, ekstra pahala 83 tahun ibadah. Artinya insya-Allah nak selamat siapa dapat ke akhirat. Dengan dosa-dosa kita yang puluhan tahun tu, artinya seimbanglah, boleh terpadamlah. Jadi kalau siapa tak dapat malam Lailatul Qadar, memang dia sangat-sangat celaka, terhina, ya, rugi, menangis besok kita di akhirat. Tak boleh dah. Kalau tahun sudah kita main-main, tahun ni mungkin peluang terakhir, mana kita tahu. Dalam perjalanan nak menuju Ramadan, ya, sekali lagi kita tak tahu. Saya tengok mesej-mesej saya Facebook tahun sudah kan, kadang-kadang dia keluar balik Facebook ni kan. Ya, kawan-kawan yang mengucap apa-apa kat kita punya, dia dah tak ada dah tahun ni. Subhanallah. Ya, kita tengok dia, Allah dah tak ada dah dia. Dia tak ada bersama kita pada Ramadan kali ini. Bukan seorang dua tapi ramai juga. Artinya subhanallah, kita ni memang beruntung sangat bertemu dengan Ramadan. Maka hargailah Ramadan ini. Dan janganlah biarkan diri kita terlepas peluang lagi. Ya, dan digambarkan Nabi yang ketiganya apa lagi, kata Aisyah, wa syadda mi'zarah, dan Nabi ikat kuat kain, ya, di pinggangnya, menggambarkan bahawa Nabi pada 10 malam terakhir tidak bersama dengan isteri-isterinya kerana kesungguhan beribadah, bukan haram. Ya, sebab Allah kata uhillat lakum lailatus siyamur rafathu ila nisaikum, halal untuk kamu bersama isteri kamu. Tapi ini ruangnya 10 malam terakhir, ya, kita sibukkan diri dengan Lailatul Qadar yang menjanjikan pahala yang begitu besar. Jadi itu yang pertama sekali. Kita kena tahu bila sebut Lailatul Qadar, malam yang nilainya terlalu besar. Dan tidak boleh kita gadaikan dengan apa-apa lain yang berbentuk dunia. Sebab itu Allah tanya kita. Allah tanya kita apa? Ya, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Kamu tahu ke apa benda malam Lailatul Qadar ni? Kan kita kalau cakap dengan orang tu, aku ada benda ni. Kau tahu benda ni apa? Kita nak cerita benda tu terlalu hebat, terlalu besar. Kita tanya, kau tahu tak? Kau tahu tak? Kau kenal tak dia? Gitu. Jadi Allah tanya kita, kau tahu ke tak malam Lailatul Qadar? Bukan tanya saja-saja tu, tanya supaya ambil perhatian. Pay attention dengan Lailatul Qadar. Jangan biar terlepas lagi. Ya Allah, ada orang 10 tahun berlalu Lailatul Qadar tanpa sempat dia dapat apa-apa. Allahu Akbar. Ya, sebab tu kita harap sangat, ya, siaran Facebook ni dapat kita kongsikan pada rakan-rakan kita yang kadang-kadang tak berapa minat nak datang masjid surau kan. Kesian kat dia. Ya, hari ini kita kena tukarkan perasaan menyampah, tak selesa dengan rakan-rakan kita, dengan jiran kita, dengan perasaan kesian dan sayang. Ya, kerana itulah perasaan Nabi SAW bila nampak orang yang tidak berada dalam kebaikan, dalam hidayah. Kita kena bawa hati Nabi SAW dalam realiti ini. Artinya apa kita sampaikan tu dengan harap dia pun dapat juga. Kita dapat RM50,000, kita nak jiran kita dapat, adik kita dapat, abang kita dapat, begitu. Supaya, ya, tercapailah maksud dakwah dalam agama ini. Jadi malam ini terlalu besar. Ya, kadarnya terlalu besar sampai Allah tanya kita, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa yang memahamkan kamu, menyedarkan kamu tentang Lailatul Qadar. Itu yang pertama. Lailatul Qadar juga dimaksudkan, Al-Qadar juga maksudnya adalah satu benda yang sempit. Ya, pelik sikit maksud ini. Yang tadi maksudnya nilai yang besar, at-ta'zim, ni at-tadyiq pula, sempit. Ya. Sempit ni maksudnya kerana apa? Ada dua suasana. Pertama, kerana sempitnya alam angkasa raya dunia ni kerana malaikat tanazzal, turun naik bawa rahmat. Kita tak duduk di alam malakut, kita tak nampak. Tapi Allah gambarkan Lailatul Qadar tu malam yang sesak, dengan malaikat yang turun naik membawa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan rujukannya ada. Allah pernah gunakan kalimah qadar, ini maksudnya sempit. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah. Ya, surah Al-Fajr ni kan. Dan adapun apabila Allah uji dia dan Allah sempitkan, faqadara alaihi rizqah, Allah sempitkan rezekinya, fayaqulu rabbi ahanan. Ya. Maka dia pun merintah, ya Allah, engkau dah hina aku, ya Allah. Manusia kan begitu hidupnya. Bila mana tak ada, sempit, dia rasa dia terhina, engkau kenapa susahkan aku, ya Allah. Sebenarnya Allah sayang kadang-kadang. Tapi rujukan kita adalah kalimah faqadar. Ya, faqadar itu maksudnya sempit.
Maka Lailatul Qadar juga maksudnya malam yang sempit. Sempit juga kerana tempohnya terlalu singkat. Nisbah dengan kebaikan, ya, dia sempit sebab offernya satu malam. Dan malam tu hanya sekitar 10-11 jam. Dan siapa yang alpa leka, subhanallah, dia akan terlepas ruang yang sangat mahal itu. Dan yang ketiganya, Al-Qadar maksudnya adalah Al-Qadar, kadar, takaran, ukuran. Kita pun sebutkan berapa kadarnya cik ni, dia punya measurement, ukuran dia. Apa maksudnya? Ya, kerana malam ini dikadarkan semua takdir-takdir baru. Malam Lailatul Qadar, sebab tu antara cirinya doa makbul. Sebab malam ni ditukar, ya, peruntukan takdir-takdir baru. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah, ya, Dukhan tu apa? Fiha yufraku kullu amrin hakim. Pada malam ini dipisah-pisahkan ataupun ditentukan setiap urusan itu dari sisi Tuhan yang maha bijaksana. Siapa nak berubah takdirnya lebih baik. Dan takdir tentulah yang kita harapkan, takdir akhirat kita. Sebab takdir kita ke syurga dan ke neraka atau ke neraka dah Allah catat. Cuma kita tak tahu. Para malaikat pun tak tahu. Tapi pada malam Lailatul Qadar takdir boleh berpindah. Ya. Sebab tu jangan minta benda yang kecil-kecil malam Lailatul Qadar. Ya, minta nak kahwin muda, tak payah. Minta nak kereta baru, nak rumah baru, nak dapat close deal business, tak, itu kecil. Aisyah pernah bertanya pada Rasulullah SAW, bila mana bertemu Lailatul Qadar, famadha aqul, aku nak doa apa, aku nak minta apa. Itu yang Pak Imam baca selepas 4 rakaat, 8 rakaat, 12 rakaat, 16 rakaat dan 20 rakaat. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Satu benda ya Rasulullah ajar kita minta malam Lailatul Qadar. Engkau Tuhan yang maaf, maafkan aku. Maafkan aku, padam semua dosa aku. Sebab afu ni maksudnya padam dosa. Ya, beza dengan ghafur. Ghafur ni maksudnya pengampun. Tapi ya, afu maksudnya pemadam dosa. Kita namakan pemaaf lah, sebab kalimah maaf tu asalnya daripada situ. Tapi bahasa Melayu kata ampun lebih hebat daripada maaf. Bahasa Arab, afu lebih hebat daripada ghafur. Sebab afu ni dia padam dosa bersama cerita dosa tu pun tak ada. Tapi ghafur sifat Allah yang memadam, menghapuskan dosa, tapi cerita dosa tu masih ada. Sekira-kira begini, siapa yang dapat afu Allah di akhirat, cerita dosa dia tidak akan dipaparkan langsung. Katalah gitu dulu memang kaki minum arak, sekarang baru insaf. Siapa yang dapat berbetulan dengan Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni tu, maafkan, padam dosa aku, cerita dia minum arak tu pun tak ada. Berbeza dengan siapa dapat maghfirah, ghafur sifat Allah, dia hanya padam dosa tu, tapi cerita dosa tu ada, paparannya tak ada. Oh, dia ni dulu isap dadah rupanya. Oh, dia ni dulu kaki maksiat rupanya. Ya, kemudian boleh jadi baik. Tentulah kita harapkan sangat cerita dosa kita tak mau dipaparkan langsung. Ini kehebatan afu, ya. Sebab tu kita kena raih afu Allah Subhanahu Wa Taala pada malam-malam Ramadan ini. Ya, jadi itu dia maksud Al-Qadar. 3 maksudnya. Pertama, nilainya terlalu besar. Yang kedua, malam itu syarat sesak dengan para malaikat sampai sempit, ya, ruang angkasa ini. Subhanallah, kita tak bayang macam mana malaikat yang macam tu jisimnya daripada nur pun berasa asak, tatik, sempit. Dan yang ketiganya, kerana takdir, ya, berubah, berpindah mengikut rahmat Allah dan permohonan hamba. Sebab Nabi SAW pernah pesan kat kita kan, la yaruddul qada illa du'a. Takdir tak akan boleh berubah melainkan dengan doa. Doa yang lebih besar untuk selamat akhirat. Sebab dunia kita rasanya okey dah, walaupun kita tak adalah hebat sangat, tapi makan cukup kan. Datang masjid, Qiyamul Lail, ada orang bagi makan sahur. Allahu Akbar. Tak payah susah-susah. Lagi siapa duduk masjid, memang kenyang je. Akhir zaman ni lah. Nak sedih apa lagi? Yang kita patut sedihkan adalah akhirat kita. Kita tak tahu macam mana. Cerita Al-Qadar ni cerita akhirat, tuan-tuan. Jangan jadikan cerita dunia, minta benda-benda mengarut. Subhanallah.
Selanjutnya, apa yang ada pada malam ini? Okey. Apakah keistimewaan malam ini? Yang pertama, malam ini adalah malam turunnya Al-Quran. Bukan malam Al-Quran 17 Ramadan ke? Ini sikit makluman supaya kita faham. Al-Quran ini turun melalui 3 peringkat penurunan. Pertama, dari sisi Allah Subhanahu wa taala di Lauh Mahfuz itu. Lauh ni papan maksudnya. Mahfuz yang terpelihara, artinya siapa-siapa pun tak boleh tengok. Ya. Turun ke Baitul Izzah. Baitul Izzah ni satu ruang ibadat macam Baitullah Kaabah ni di langit yang ke-7. Ketika inilah penurunan pertama ni, yang kedua daripada Baitul Izzah, ya, kepada langit dunia kepada Jibril. Yang ketiganya daripada Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu. Jadi yang dikatakan inna anzalnahu fi lailatul qadr, kan? Sesungguhnya kami turunkan ia, iaitu Al-Quran ni, pada malam Lailatul Qadar, adalah peringkat pertama ni dari sisi Allah ke Lauh Mahfuz. Yang ia kata malam nuzul Quran itu adalah wahyu pertama yang turun ketika Nabi di Gua Hira tu. Itu 17 Ramadan nuzul Al-Quran. Yang kita sambut ni turun kat dunia. Yang cuti baru ni lah. Ya. Lailatul Qadar tak ada cuti sebab tak tentu. Lailatul Qadar ni tak tentu. Kalau tentu cuti. Macam Ibnu Abbas tetap mengatakan bahawa malam Lailatul Qadar ni 27 Ramadan. Dia kata Allah jadikan langit 7, bumi 7, tawaf 7, sa'i 7, dan Allah menyukai bilangan 7, langit 7 lapis. Maka dia menjazamkan, ya, bahawa Lailatul Qadar tetap malam 27. Tak apalah, itu pendapat dia. Tapi Nabi SAW kan ada satu hadis, Nabi kata, aku datang bagi ni untuk memberitahu kamu bila Lailatul Qadar. Tapi di pertengahan jalan tadi aku jumpa 2 orang berkelahi. Allah angkat ingatan aku pada itu. Nak ceritanya betapa apa saja pertembungan, perkelahian, ya, di kalangan kita akan mengangkat rahmat Allah, hilang rahmat Allah. Tapi Rasul pujuk para sahabat, dia kata, dan aku harapkan benda itu akan jadi lebih baik untuk kamu. Betul tak? Tidak, kita tak qiyam mulai malam lain. 83 tahun bang pahala, malam 27 kita qiyam. Tak datang. Ya, Ustaz Rohili pagi ni kat sini. Kan? Jadi kalau tak tahu itu kadar lagi baik, sebab apa? Nampak jujurnya kita dengan Tuhan kita. Kan? Beribadah ni sepanjang masa, ya, selagi ruang yang ada untuk kita taati Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam Lailatul Qadar ni malam besar, malam pilihan. Sebab tu Allah pilih malam ni sebagai malam turunnya Al-Quran, panduan untuk semua manusia daripada sisinya ke Lauh Mahfuz. Okey? Itu cerita pertama. Kelebihan kedua, keistimewaan kedua malam Lailatul Qadar ni, supaya kita besarkan dia. Allah sebut kan, malam ini malam yang besar nilainya, khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan, 83 tahun, 3 bulan dan 10 hari. Ialah 1000 bulan bagi dengan 12. Tuan-tuan akan temui itulah jumlahnya. Subhanallah. Moga-moga kita dapat. Yang ketiganya, Allah sebut malam ini malam penuh keberkatan. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Dalam surah Ad-Dukhan ketika bercerita tentang Quran turun ni juga. Ayat 3 Allah kata, sungguhnya kami turunkan ia, iaitu Al-Quran, pada malam yang diberkat, malam yang penuh keberkatan. Memang pun, ya, Lailatul Qadar pun berkat. Berkat kan pertambahan, berkat kan perkembangan, berkat kan, ya, ad-dawam, ya, kekal, berkekalan, berterusan, istimrar. Sebab berkat ni 4 ciri dia kan, ya, tambah, berkembang, berpanjangan, berkekalan, kebaikan. Memang bertambah. Lailatul Qadar memang bertambah semua kebaikan. Keberkatannya pun nampak. Kehebatannya pun terserlah. Jadi ini dia Lailatul Qadar, malam keberkatan. Yang keempat, malam ni malam hebat. Malaikat turun, tuan-tuan. Selalunya malaikat ni diduduk, ya, di atas dan mendoakan kita, mendepangkan sayapnya. Tak cukup dengan malaikat. Allah kata tanazzalul malaikatu warruh. Turun malaikat. Malaikah ni sebenarnya plural, Malaikat ni plural, dia punya singular dia malak.
ma hadza illa malakun kalim. Ini tidak lain ya seorang malaikat yang mulia. Ketika perempuan-perempuan Mesir itu melihat macam mana Nabi Yusuf keluar, dia kata ini bukan orang ni, malaikat ni. Malak seorang. Kita tak sebut malak, kita sebut malaikat. Seorang, satu malaikat pun, Jibril pun malaikat. Tapi sebenarnya malak Jibril. Malaikat ni maksudnya para malaikat. Banyak para malaikat turun. Warruh, dan ketua dia. Ruh tu maksudnya adalah Jibril alaihissalam. Ya, dia kalau ada program, festival, majlis sampai bos besar turun, maknanya memang malam besar lah. Kan? Jibril ni turun ke dunia sebab ada Nabi je, ada Rasul je. Tapi malam Lailatul Qadar, Jibril turun lagi subhanallah. Nak jumpa kita. Subhanallah, kita buat tak selesa. Boleh tengok bola malam tu juga. Yang tutuplah ya, TV 10 malam terakhir ni tak payah tengok pun tak apa. Bukan lama sangat dan bukan ada benda yang sangat hebat pun. Ya, gasaklah sikit. Bacalah Al-Quran lebih sikit. Sayang ni kalau malam tu qadar ya, korang aku baca semuka lagi. Macam tu perasaan kita tarik balik. Ni kalau tambah lagi 2 rakaat ni macam tu. Ya. Gadaikan semua yang ada untuk Lailatul Qadar. Tak apa. Ya, kalau kita demam pun tak apalah sampai Lailatul Qadar. Kenapa? 83 tahun dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Jibril bersama turun, ya, ini yang disebut oleh Ibn Kathir bahawa ya, betapa ramainya para malaikat itu kerana bersamanya Allah turun, ketua mereka Jibril alaihissalam. Yang kelimanya, apa lagi keistimewaan malam Lailatul Qadar? Allah sebut malam ini malam sejahtera, salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi malam ni siapa yang berbetulan malam Lailatul Qadar berada, insya-Allah dia sejahtera sampai daripada dunia sampai akhirat. Allah pelihara dia. Jadi kita kena calonkan diri kita untuk keselamatan ini. Ya, malam kesejahteraan ini kita kena berusaha agar kita selamat daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Malam selamat. Kan ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut macam mana setiap malam Ramadan malaikat berseru, ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir walillahi untaqa'u minan nar. Ya, setiap malam Ramadan, malam tadi pun malaikat berseru lagi, malaikat kata setiap malam, ya, wahai orang-orang yang mahukan kebaikan, tampillah, muncullah. Wahai orang-orang yang masih ingin melakukan kejahatan, berundurlah. Di hujungnya Rasulullah kata walillahi untaqa'u minan nar wa dzalika kullal lailah. Di sisi Allah ada orang-orang yang dibebaskan daripada neraka dan tawaran ini berlaku pada setiap malam Ramadan. Subhanallah. Jadi tentunya malam Ramadan lagi ramai orang-orang yang asalnya di neraka namun mereka dipindahkan ke syurga. Ini satu benda yang tak mungkin kita boleh lepaskan tuan-tuan. Yang cubalah mencari ya benda-benda yang hebat. Dan yang keenamnya, di samping kesejahteraan malam ini juga takdir berpindah, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Kita dah baca cerita ni tadi, iaitu bercerita macam mana Ibnu Katsir juga mengatakan bahawa ya Allah Subhanahu wa taala ya memindahkan beberapa takdir-takdir baru untuk hamba-hambanya atas usaha dan doa-doa mereka. Yang ketujuh, ya, malam ini dijanjikan keampunan bagi mereka-mereka yang bangun beribadah malam. Man qama ramadhana. Dan hadis Nabi sebut man qama lailatal qadr. Siapa yang bangun pada malam Lailatul Qadar dalam keadaan beribadah imanan wa ihtisaban, dengan dua ciri hatinya, iman penuh percaya bahawa ini tawaran dari Allah, wa ihtisaban dan penuh muhasabah, ya, penuh kesungguhan, penuh mengharap, ya, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Akan diampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Ya, kita sangat perlukan. Dan antara ciri Ramadan memang inilah dia. Lailatul Qadar untuk berikan keampunan. Ya, untuk dapat keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kerana itu kita dituntut untuk mencari Lailatul Qadar. Orang tahu di lubuk mandi dulu ada emas, bergasak orang sampai mati tertimbus pun ada. Begitulah manusia kalau dengan satu benda yang sangat berharga.
Dan Lailatul Qadar lebih mahal daripada emas permata. Bergasaklah kita untuk dapatkannya. Dan senang, tak payah korek, tak payah bawa cop, tak payah bawa secangkul, tak payah bawa macam-macam alat. Hanya bawa diri kita menghadap Allah SWT. Tak larat datang masjid kat rumah pun tak apa malam-malam tu. Cuma modal bangun menghadap Allah SWT. Tak mampu 10 rakaat, 2 rakaat taubat takkan tak mampu. Dan 2 rakaat taubat tu akan jadi saksi kita bertaubat pada Allah 83 tahun, tuan-tuan. Allahu Akbar. Mana tak hebatnya. Kalau kita tahu nilai itu, kita akan tambah istighfar lah pula dah taubat. Istighfar kita astagfirullahaladzim sekali, maknanya 83 tahun kita beristighfar pada Allah SWT. Rugi. Ya. Rugi kalau kita tak dapat Lailatul Qadar. Sebab tu Nabi SAW sebut pada kita, taharrau, carilah, burulah. Lafaznya maknanya Rasulullah kata suruh cari, koreklah, gadaikanlah apa saja. Lailatul Qadri fil ashr al-awakhir min Ramadan. Adik Aisyah kata, carilah Lailatul Qadar ini pada 10 malam terakhir Ramadan. Ini step Nabi Nabi kata kalau mampu bangun 10 malam. Dan hadis yang lain Nabi kata pada malam-malam ganjil. Ni orang-orang dah berkira sikit, Nabi pujuk lagi. Ya, Nabi kata taharrau Lailatul Qadar fil witri min ashril awakhir. Carilah malam al-qadar ini pada malam-malam ganjilnya daripada 10 yang terakhir. Ini pun hadis Bukhari juga. Yang pertama tadi hadis Bukhari. Artinya ini tawaran ikut iman. Siapa yang nak berkira-kira, ya, siapa langsung tak nak berkira dan tak nak terlepas peluang, ambil 10 malam terakhir bermula malam ni. Tarawih tak boleh tinggal. Jangan dia mulai lah tarawih tak pergi. Itu silap tu. Malam bermula dengan maghrib. Maghrib sembahyang kat masjid tu pun dah kira dah pahala sembahyang maghrib 83 tahun. Jumaat pula. Allahu Akbar. Malam bukan lepas tidur, malam bermula daripada maghrib sampailah fajar. Sembahyang subuh tu dah tak adalah cerita Lailatul Qadar. Azan subuh pun dah tak ada. Jadi doa ketika bersahur malam Lailatul Qadar pun doa 83 tahun. Punya ganjaran. Nabi SAW pernah kata, iltamisuha fil ashr awakhir min Ramadan, fit tasi'ati tabqa, wa fis sabi'ati tabqa, wa fil khamisati tabqa. Ya, carilah pada 10 terakhir Ramadan, malam Al-Qadar itu. Pada malam ke-9 kamu kena kekal beribadah. Begitu juga malam ke-7 dan malam yang ke-5. Ini sebab berlaku, ya, ketika Nabi SAW dah melalui malam 23, Nabi anjurkan cari lagi, usaha cari lagi. Dan satu riwayat mengatakan daripada Abu Sa'id Al-Khudri, matarna lailata 21 fawaqafal masjid fi ya fasalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fanadartu ilaihi wa qad sarafa min salati subuh wajha mubtalun tinan wa ma'an. Subhanallah. Ya, pada malam 21 Ramadan ketika Rasulullah di Madinah, ya, maka aku beriktikaf di masjid, dan selepas sembahyang fardu subuh aku menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku nampak wajah baginda masih basah dengan tanah dan lumpur lah, tanah dan air. Begitu, ya. Dulu Masjid Nabawi mana ada bumbung yang hebat, ya, pakai pelepah-pelepah tamar, ya, daun-daun tamar, dan lantainya pun hanya pasir yang diratakan, bercampur tanah. Jadi sujud tu kalau hujan basah. Tuan-tuan, kita duduk dengan atas kapet macam ni, aircon lagi. Allahu Akbar. Tak boleh datang beribadah lagi, tak tahulah. Rasulullah kekasih Allah sujud, hujan basah, muka berselut. Kita nak jawab apa dengan Tuhan kita pun tak tahu. Tapi jangan bimbang, keindahan, keistimewaan dunia yang Allah beri pada kita ni, kalau kita jadikan dia cerita akhirat, tetap hebat lagi. Yalah, kita memang hidup dalam sebab rumah kita pun macam ni. Jadi tak salah kita mewahkan ruang ibadah kita. Tapi janganlah, ya, kita bila ada sedikit kekurangan daripada pihak masjid, kita tu komplain macam-macam. Jadi kita takut kita ni lupa diri. Sebenarnya ibadah pada Allah, ya, al-ajru ala qadril masyaqqah. Makin susah makin besarlah pahala. Tapi tetap Lailatul Qadar. Artinya pernah berlaku malam 21. Ya. Dan dalam riwayat yang sahabat yang lain, Abdullah bin Anis kata,
Famatarna lailata 23, ya, peristiwa juga berlaku pada malam 23 Ramadan. Jadi kita nak cari malam Lailatul Qadar ni macam mana? Rasulullah sendiri pun tak tahu. Dan Rasulullah kata kalau yang baiknya itu, mungkin itu yang terbaik, sebab itulah tak diberitahu. Tapi yang pastinya Rasulullah kata pada malam 10 yang terakhir, pada malam-malam ganjil, itu malam 21, 23, 25, 27 dan 29. Ya. Dan Nabi pernah sebut, kalau tak mampu untuk bangun 10 malam terakhir, maka kekalkanlah berada dalam, ya, malam-malam 7 yang terakhir. Tengok macam tu sekali Rasulullah ni, nak juga umat dia dapat. Artinya jangan bergadai lagi dah kalau masuk malam 23 sampai malam terakhir tu. Kemudian kita nak tengok apa-apa yang pernah dikatakan oleh sahabat, ya. Ibnu Abbas katakan bahawa dia nampak jelas bahawa malam Lailatul Qadar ini malam 27. Tapi tetap, ya, bila kita gabungkan hadis-hadis semua, para ulama kata yang paling tarjih malam Al-Qadar ni tidak tentu masanya. Sebab ada hadis tadi malam 23 Rasulullah, ada kata malam 21. Jadi kita teruslah beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kalau kita bangun beribadah jangan lupa doa yang tadi tu. Siapa tak hafal kena hafal lah. Ya, Allahumma innaka afuun, ada yang ditambah dengan karimun, tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau lah Tuhan yang Maha Pengampun, Pemaaf dan Maha Mulia. Ya, tuhibbul afwa, Engkau sukakan keampunan, fa'fu anni, maka ampunkanlah aku. Kita sambung selalunya dengan wa an walidina, ya, wa an walidayya, dan juga kedua orang tua aku. Ialah mak ayah kita kat kubur sana sangat mengharap doa kita. Allahu Akbar. Dan percayalah setiap kali kita berdoa, ya, kama tadi nutudan, setiap kali kamu buat baik, insya-Allah anak kamu juga akan balas. Ya, kadang-kadang kita risau kan, kita ni doa mak ayah kita. Ada orang berkira anak kita belum tentu doa. Insya-Allah kalau kita rajin doa untuk mak ayah kita, anak kita mungkin macam mana teruk sekalipun, mungkin dia akan ingat kita. Itu keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena buat baik dengan mak ayah kita. Cara buat baik dengan mak ayah kita, setiap kali berdoa, setiap kali sedekah, niatkan untuk mereka sekali. Jangan sedekah ingat kita je. Sama pahala kita dapat, dia pun dapat. Tapi innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Untuk orang tu siapa yang dia niat. Rugi siapa tak sedekah tak niat. Zakat fitrah tak payah niat untuk abah mak kita dah tak ada, itu tak kena. Sedekah ni, ya, tolong niat, ya Allah, ni sedekah dari aku, dan aku ni anak pada mak ayah aku niatkan untuk mereka sama. Yalah, kalau tanpa mereka kita tak ada kan. Begitu. Jadi doa tu kena diamalkan, dan tambah lagi wa an walidina wa an walidayya. Ya, tuhibbul afwa fa'fu anni wa an walidayya wa an walidina. Keluar ramai. Sedikit perbahasan tentang apa yang pernah disebut oleh Imam Al-Ghazali. Sikit menariklah bahasan ni, tapi tak boleh jadikan sandaran. Berdasarkan pengalaman dan perbincangan dengan para ulama, Imam Al-Ghazali merumuskan bahawa malam Lailatul Qadar ni dapat ditentukan dengan permulaan Ramadan jatuh hari apa. Saya terus baca daripada kitab Durus Samin, tak silap saya, ya. Dia menyebut begini, bahawa Ramadan dirujuk Lailatul Qadarnya pada malam pertama Ramadan jatuh hari apa. Okey, kalau berbetulan satu Ramadan jatuh pada hari Ahad atau hari Rabu, Lailatul Qadar akan berlaku pada malam 29. Ini hasil penelitian, ya, bukan pasti. Sebab yang pastinya malam Lailatul Qadar memang bertukar-tukar ganti, dia tak tetap. Ini pengalaman, dan kita pun tahu ketokohan Imam Ghazali, dia tak akan cakap benda sia-sia kan. Tapi kita tak berani nak kata 100% betul. Kalau malam Ahad atau kalau bermula Ramadan hari Ahad atau hari Rabu, maka Lailatul Qadar akan jatuh pada malam ke-29. Kalau berbetulan satu Ramadan pada hari Isnin, Lailatul Qadar pada malam 21. Kalau berbetulan satu Ramadan pada hari Selasa dan hari Jumaat, Lailatul Qadar akan jatuh pada malam 27. Kalau berbetulan awal Ramadan pada hari Khamis, maka Lailatul Qadar akan jatuh pada malam 25. Dan kalau berbetulan hari pertama Ramadan pada hari Sabtu, nescaya Lailatul Qadar akan jatuh pada malam 23. Jadi ada 2 hari yang
berkongsi, iaitu kalau Ahad dengan Rabu malam 29, kalau Selasa dengan Jumaat malam 27, sebab malam tu yang paling kerap berlaku Lailatul Qadar. Maka tahun ini kita mula puasa hari kita ingat hari Selasa, jadi malam 27 kalau ikut apa yang disebut di Imam Ghazali. Tapi kita tak berani nak berjudi jangan berjudi malam 27 jelah ikut Imam Ghazali. Yalah, itu benda yang dah terjadi dulu. Boleh saja Allah pindah kan? Boleh. Jadi ini semua menghibur jiwa, nak menguatkan kita malam 27 tahun ni tak boleh lepas. Kalau ada apa-apa pun. Dan sebenarnya malam-malam apa pun kita tak boleh lepaskan malam Lailatul Qadar ini. Maka yang akhirnya perbincangan kita berkenaan dengan tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Kebanyakan tanda-tandanya daripada 4 tanda ni hanya satu je yang dapat kita kesan ketika benda itu berlaku. Tapi 3 yang lain tu selepas keesokan harinya baru kita tahu Lailatul Qadar tak malam tu. Kalau tahu sehari sebelum okey, ni selepas sehari, esok harinya. Pertama, hadis daripada Ka'ab radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahawa di antara tanda Lailatul Qadar anna syamsa tatru'u sabihataha la syu'a'a laha. Hadis riwayat Muslim yang kata bahawa Nabi kata apabila malam Lailatul Qadar berlaku pada malam masa keesokan harinya matahari bersinar malam mendung je, dia tak terik sangat. Dia macam melambangkan kesayuan hari itu kerana malaikat telah pergi meninggalkan bumi. Di tanda pertama, matahari tak terik, tak panas. Tapi masalah kan musim hujan, memang tak terik. Kau tak sadar kira lah. Kita gaduh apa kita je lah. Gaduh pun tak guna. Ini sebagai penambah rasa je, bukan mesti sebab tanda pun lepas esok pagi. Kau gaduh malam tadi, aku tak bangun malam tadi, tapi okey lah, malam hari ni terang, panas matahari ni. Tengok kejap lagi pada hujan. Sepanjang Ramadan ni rasa tiap hari hujan, alhamdulillah, taklah kita kehausan sangat, rahmat Allah lagi. Yang kedua, daripada hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan Ibnu Huzaimah meriwayatkannya bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Lailatul Qadar lailatul talqah. Ni tanda malam dia. Malam Ramadan ni malam yang cerah. La harah wala baridah. Tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Ini di negara Arab boleh lagi terasa. Kalau kat kita pakai aircon memang sejuk je. Siapa yang tak tahan Allah sejuknya aircon malam Lailatul Qadar kau ni. Tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Tusbihu syamsu yaumaha hamra dha'ifah. Sama juga. Matahari keesokan harinya bersinar lemah, tak kuat, tak terik. Tapi ceritanya malam tu malam yang cerah, artinya taklah turun hujan lebat ataupun mendung, malam yang bersinar. Tapi tak adalah bulan kan, sebab dah hujung bulan. Dan tidak terlalu panas dan tidak terlalu sejuk. Yang ketiga, hadis riwayat At-Tabrani juga, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata Lailatul Qadri Lailatul Baljah ay mudhi'ah la harah wala baridah wala yarmi fiha bin najm wala tursil fiha syahab. Ini satu tanda malam Lailatul Qadar adalah malam yang terang, cerah, tidak terlalu panas dan tidak terlalu sejuk, dan tidak ada lontaran apa tu dipanggil komet turun tu. Itu pun jarang berlaku. Tidak ada panahan-panahan peti dan sebagainya. Dan tanda yang terakhirnya, malam Lailatul Qadar adalah malam yang siapa biasa beribadah pada malam-malam Ramadan, dia merasakan malam itu dia akan lebih tenang, lebih nyaman, lebih khusyuk beribadah berbanding malam-malam lainnya. Jadi siapa yang bangun satu malam je, malam tadi tenang betul aku ibadah, tak boleh, dia tak boleh macam tu. Sebab engkau bangunlah tadi je kan, memanglah tenang, kau nangis betul. Itu tak boleh jadi perbandingan. Jadi perbandingannya pada siapa yang biasa qiyam, maka malam Lailatul Qadar dia akan rasa lain sangat. Dia punya kenyamanan jiwa dia. Jadi bangunlah 10 malam terakhir ni. Jadi inilah tanda-tanda yang ada untuk jadi panduan kita
supaya kita artinya kalau malam Lailatul Qadar tu kita rasa macam tenang dengan suasana yang di luar pun tenang, tak panas tak sejuk, tambahkanlah ibadah. Itu tujuannya. Ya, tambahkanlah ibadah, rayulah ampunan betul-betul, semayanglah betul-betul, taubatlah sungguh-sungguh. Minta ya Allah, bimbinglah aku ya Allah, bagilah aku ya, macam doa yang pagi tadi saya minta doa taubat tu pun kita minta apa? Wa mahu min qulubina halawatan majtanainahu minha. Padamkanlah dari hati kami ya Allah kemanisan maksiat yang sering kami kecapi dulu. Maksiat ni manis tu masalah. Dia syok tu. Nak hilang tu payah. Ngumpat kan sedap. Sedap je ngumpat. Ya, lepas main taubat tadi keluar dah ngumpat. Haji tu mana? Haji tu tak nampak tadi tu. Kejap je tambahnya. Yalah, ya, dia ni semangat awal je dah. La ilaha illallah baru main taubat tadi sebab manisnya maksiat. Kita nak dipadamkan sampai benda tu. Dan malam-malam Qadar rayulah benda-benda tu yang kita tahu. Kita punya engagement dengan benda-benda tu terlalu keras. Minta ya Allah tolonglah aku, bantulah aku jadi hamba Engkau ya Allah. Aku ingin nak jadi hamba Engkau yang lurus betul sampai hujung nyawa aku. Minta keselamatan abadi di akhirat. Ya, moga-moga kita dapat bertemu dengan Lailatul Qadar tahun ni. Insya-Allah kita dapat. Dan kita boleh dapat. Bangun je. Maghrib sampai subuh itulah waktunya, dan kita jangan buat aktiviti lain. Ya, nak cari baju Melayu aja, cari hari siang. Jangan malam-malam pergi merayau, tak boleh. No way cakap dengan anak isteri kita. Ya, malam ni malam yang 10 terakhir ni malam untuk aku cari akhirat. Untuk cari selamat, sejahtera, ya, dan pujuk mereka untuk bersama. Ya, supaya bijaklah. Ya, melayan kehidupan di hari Ramadan ni dengan cara yang tepat. Wabihi wallahu alam. Qul qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum li sa'il muslimin innahu al-ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna lailatal qadri hadzal 'am wa 'inna fihi 'alal qiyam wa tilawatil Qur'an. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. ومعاف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Di mana kita mengejar malam dan Qadar. Jadi tanpa dengan masa kita ada senang hati pada tahun ini. Allahumma salli ala Muhammad. Ustaz Marwan sudah